Okay, hi, Assalamualaikum. So, insyaAllah petang ni Nuri nak share sikit pasal tadabbur surah Al-Humazah. Kalau you all boleh tengok, dalam surah Al-Humazah tu ada, kalau you baca tafsir, ada beberapa golongan yang Allah mention dalam surah tu. So surah Al-Humazah ni dia Allah mention kepada dua bahagian. Ada dua bahagian. Yang pertama, Allah mention untuk golongan pengkeji. Macam mana golongan pengkeji ni? Yang pertama ialah golongan pengkeji ni ialah orang yang suka kutuk depan-depan, cakap depan-depan. Apa yang dia rasa dalam hati tu, dia on the spot dia cakap, alah kau ni bukannya bagus pun. Macam itulah contoh lah kan, alah kau ni bukannya bagus pun, tak elok lah buat macam ni. Sebenarnya ustaz kata, orang memanglah kadang-kadang orang ni kata kan, macam apa salahnya aku cuma cakap apa yang patut, apa yang betul pun kan. Tapi sebenarnya orang yang macam ni ialah orang yang selfish. Allahu Akbar. Orang yang sangat selfish kan, yang sebab dia ni pentingkan perasaan dia je, tapi dia tak pentingkan perasaan orang lain. Yang kedua ialah golongan mengumpat atau membawang. Mengumpat dan membawang kan. Mengumpat ni ialah perkataan yang Allah cerita, yang Allah mention dalam Quran ataupun yang dah lama kan. Tapi membawang ni pula, dia sebenarnya sama je dengan mengumpat ni. Cuma ustaz kata syaitan ni dia belajar dalam universiti yang teknologi dia tinggi. So dia yang bantu untuk cipta trend-trend perkataan yang kita guna zaman sekarang ni. So membawang, bila dia guna perkataan membawang ni, orang tak rasa bersalah sangat tau. So macam aku bukan mengumpat, aku membawang je lah. Tapi sebenarnya reality dia benda tu benda sama tau. So orang yang mengumpat dan orang membawang ni antara salah satu golongan yang antara salah satu contoh orang pengkeji. Yang ketiga ialah orang pengkeji ni ialah orang yang suka mengejek. Mengejek ni maksudnya kita bagi tahu tentang fakta, tapi kalau orang tu dengar, orang tu kecil hati. Contohnya kan, badan kau ni besar lah. Hidung kau tu lubang hidung kau besar gila tu. Kena kecil lagi, maybe kau kena buat plastik surgery kau lah. Tu contoh-contoh dia kan. Benda-benda yang macam ni kadang-kadang tu macam it make me speechless tau. Kadang-kadang kita pun terbuat benda tu tau. Na'udzubillah min zalik. I'm really sorry for those yang kan benda-benda ni kan kita tak sengaja kan. Tapi benda yang tak sengaja ni benda yang kita benda salah yang kita dah jadikan habit kita. So we should tukar benda ni jadi benda yang jangan buatlah benda macam ni kan. Kalau tak ada benda yang baik, better diam je. Macam tu. So itu golongan yang pertama yang Allah sebut dalam surah Al-Humazah. Untuk golongan yang kedua yang Allah mention, Allah tag dalam surah Al-Humazah ni ialah orang yang suka hitung-hitung harta dia. Kadang-kadang ni orang yang suka hitung harta ni tak semestinya orang yang kaya raya. Kadang-kadang orang yang macam kita pun ada duit 1,000, 2,000, 5,000 atau 10,000 dalam bank kan. Kita ni hari-hari, contoh kita ada Maybank to You. Maybank to You kan aplikasi untuk kita tengok apa duit dalam akaun kita kan. Hari-hari kita check dalam akaun kita, hari ni duit aku bertambah lah. Hari ni duit aku bertambah lagi 5,000. Esok duit aku ni bertambah lagi tak? Macam tu. Contoh, kita selalu hitung-hitung kekayaan yang kita ada. Macam tu. Ustaz kata bila kita selalu hitung kekayaan yang kita ada, dia akan hadirkan kita satu sifat, iaitu sifat bakhil. Itu sifat bakhil iaitu kedekut untuk keluarkan duit yang kita ada untuk bersedekah ke jalan Allah. Kalau ada pun biasanya orang macam kita kan, na'udzubillah min zalik, semoga kita termasuk dalam golongan yang macam ni. Kita ada duit banyak, tapi kita keluarkan sikit je untuk sedekah kepada jalan Allah tu. Macam contoh, kita ada duit 1,000, tapi kita hari-hari kita sedekah RM1 je. Macam tu. Sepatutnya Allah bagi kita 1,000, kita mungkin boleh bayar 100. Macam tu contoh. Antara lagi sifat yang suka menghitung-hitung ni akan menjadikan kita orang yang cintakan dunia, cintakan kekayaan, dan cintakan dunia. Na'udzubillah min zalik. So semoga Allah
melindungi kita daripada kita jadi daripada one of dua golongan ni, golongan pekerja dengan golongan yang menghitung-hitung harta. Ustaz tu kata sebenarnya memanglah kita ni kita kena berusaha keras untuk cari rezeki kita. Kita kena rajin. Kita tak boleh jadi malas. Kita kena rajin dalam mencari rezeki kita, sebab rajin dalam mencari rezeki tu ialah ciri-ciri orang yang beriman. Sebab apa kita kena kerja keras supaya duit kita, rezeki yang kita dapat tu kita boleh bagi, kita kena tunaikan untuk diri kita, keluarga kita, atau orang-orang sekeliling kita dan orang-orang yang memerlukan. Okay, so macam mana salah satu tips yang Ustaz tu share dalam sharing session tadi, ada orang tanya, Ustaz, saya ni duit saya cukup-cukup je, saya nak bagi kat mak ayah saya tak mampu kan. So Ustaz tu kata kena ubah cara dia meminta kepada Allah. Contohnya ada dua cara nak kena ubah. Yang pertama, kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang kedua, kita kena amalkan doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sempurnakan rezekiku supaya aku dapat sempurnakan rezeki keluarga. Amin. Itu ni Ustaz ni bagi doa Ustaz bagi doa spontan je tau. So I'm not sure whether nanti I tengok balik ulangan. So kalau ada rezeki, insyaAllah I akan share doa ni. So Ustaz kata try ubah. InsyaAllah Allah ni maha mendengar kan. Okay, so sama-samalah kita amal cara yang doa ni supaya kita dapat memberi rezeki kita kepada diri kita. Rezeki kita ni cukup. Allah cukupkan rezeki kita. Allah sempurnakan rezeki kita supaya kita dapat bagi dekat diri kita, dapat bagi kat keluarga kita, dapat tolong orang-orang susah dan macam-macam lagi, insyaAllah. Okay, so hope you guys dapat manfaat daripada tadabbur surah Al-Humazah ni. Jadi sharing je tau, Nurin tak pandai nak ajar orang. So you guys better join tadabbur and join kelas Empower Quran. Wallahi, it's free for this month, for Ramadan. So you guys boleh join, boleh pergi dekat IG profile Empower Quran and you guys tekan link tu and daftar. And you guys will dapat link untuk Telegram, and you kena request FB group dekat FB group Empower Quran lah dekat FB. So you masukkan password and you boleh access dalam dia. And wallahi sangat-sangat Nurin rasakan macam rugi gila. Nurin baru tahu tau. Masya Allah. Sebab kan bila dengar tu kan, I was like macam tersentak. InsyaAllah esok ada lagi. So you guys boleh try join, okay? Bye. Selamat beramal. Assalamualaikum.